السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى النبي الكريم وصحبه الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الغافلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الجاهلين. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Masjid Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ni. Saya ingat Ustaz Ashraf lah pula minggu ni, tapi Haji Razak telefon pula. Jadi alhamdulillah, terutama Allah Subhanahu wa taala, saya pun bawa balik sampai pada Kuantan semalam. Pakcik saya meninggal dunia 2 hari lalu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini saya akan membicarakan atau bincangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tuan-tuan pernah belajar daripada kitab Bahrul Mazi, Syarah Mukhtasar Imam Tirmizi, dan juga pada kitab-kitab sunan yang lain, membicarakan satu bab namanya bab syafa'ah, bab pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain, mereka mempunyai keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka mengikut tahap masing-masing. Dan para rasul dan anbiya ini Allah sebut dalam Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Demikianlah para rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Ada di kalangan mereka yang boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan ada di kalangan mereka yang Allah angkat darjat mereka di antara satu sama lain, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darjatnya mengatasi darjat para rasul yang lain. Esok darjatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ramainya umatnya itu yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kelebihan baginda Nabi, ada satu mu'jizatul uzma ataupun kubra, mukjizat yang terbesar ataupun kurniaan yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul, iaitulah Nabi boleh selamatkan umat dia walaupun umat dia buat dosa besar. Berdasarkan hadis, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati atau kama qala. Syafa'atku, kata Rasulullah, untuk umatku yang melakukan dosa besar. Kalaulah mafhum daripada hadis yang pendek ni tuan sekalian, kalau orang dosa besar pun Nabi akan tolong keluarkan daripada neraka masuk syurga, apatah lagi kalau kita yang memang tak buat gamuknya dosa besar ataupun dulu mungkin pernah buat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih aula lagi kita akan dapat pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita kena husnuzan, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau kita lihat orang melakukan maksiat kepada Allah dewasa ni ataupun saat ni, maksiat bermaharajalela tuan-tuan sekalian. Semalam saya terpandang satu rancangan dalam TV Indonesia, Persona. Saya dengar tazkirah 2 orang budak ni, dia kembar, bagi tazkirah sedap. Habis tazkirah, saya rasa ni mesti pertandingan reality TV macam saya masuk dulu. Tazkirah kerja siapa sudah masuk, peserta kedua berjoget. La ilaha illallah, saya kata ni pertandingan dia pula. Nak sekejap tazkirah, lepas tu berjoget. Lepas berjoget, saya tutup dulu lah, ahli rancangan lain. Saya kata ngarut ni bercampur aduk antara Islam maksiat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita bagi orang awam macam kita ni, tak boleh kita nak benci kepada batang tubuh orang, tak boleh. Tapi kepada perbuatan dia tu kita boleh benci. Tak suka perbuatan dia. Sebab Nabi kata siapa lihat satu kemungkaran, dia kena cegah pakai kuasa. Kalau tak ada, pakai lidah, lisan. Dan ni pakai menaik, bercakap, tazkirah dan sebagainya. Kalau tak mampu, benci pakai hati.
Tak suka tengok alih rancangan lain. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala sekalian, seteruk mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi mana tak syirikkan Allah, dia mati sempat bertaubat, tak buat syirik kepada Allah, selagi itulah Allah Subhanahu wa taala akan beri kesempatan kepada baginda Rasul untuk ampunkan dosa. Sahabat Nabi pernah cerita ada seorang yang paling akhir masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ada menyatakan sehingga Nabi tergelak nampak gerham Rasulullah. Nabi ni kalau ketawa paling kuat pun nampak gigi gerham. Lepas tu badan Nabi akan bergoncang sikit. Kita bukan setakat gerham, anak tekak tu nampak. Nah, punya kita gelak kuatlah berbanding Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ni yang last sekali masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada neraka. Maka Allah kata masuk syurga. Kata dia kepada Allah, bagaimana saya nak masuk wahai Tuhan, sedangkan semua orang dah ambil hak masing-masing dah. Macam tanah, dah orang ambil semua dah, tanah lah, tak ada siapa dah, tak ada apa dah untuk saya. Allah kata masuk dulu. Dan masuklah hamba Allah Subhanahu wa taala ni. Dan Allah sebut kepadanya apa yang kamu ada dulu kat dunia. Dia pun sebut saya ada rumah sebiji kat Meru, laluan 14, kereta 2 butir, motor sebiji, basikal lajak 2-3 butir, isteri seorang. Dia sebut. Saya tambahlah tu. Tapi dia sebut nikmat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa yang kamu ada di dunia tu aku tambah 10 kali ganda lagi. Itu orang paling last. Kalau laluan 14, tanah lot dia besar tuan-tuan. 80 ke 100 gitu darah dia. Mana kalau kali 10, berapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang paling last. Tapi tak sah kita berniat akulah tu yang paling last. Jangan gitu. Tak nak masuk neraka pun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ingin langsung nak sentuh azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita masuk awal. Cuma nak ceritanya bagaimana hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah akan masukkan mereka dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abi Hurairah, hadis ini riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala wa arda. Dia kata ketika mana kami duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Rasulullah. Tiba-tiba orang bawa datang kepada baginda Nabi kambing. Nabi suka kambing, bahagian betih tu Nabi suka. Tu sebab orang kita ni bila makan kambing dikaitkan dengan makanan sunnah. Memang kata Datuk Dr. Zahazan, Nabi makan kambing 6 bulan sekali. Kita ikut sunnah hari-hari kambing. Mana haji? Mengambing lah. Orang mengerti dia mengambing lah. Nasi Arab, Mekah Tower, Hadramaut, sejak sana, sejak sini, sejak kedai mamak, makan kambing. Tak apalah, kalau tak ada duit sila makan, tak ada masalah. Cuma orang selalu salahkan kambing bila mana darah naik. Jangan salahkan kambing itu tak. Kambing lah daging paling bagus sekali daripada daging lembu, kebau dan sebagainya. Maka fanahsya minha nahsyata. Nabi pun gigit sekali gigit. Bila Nabi gigit, Nabi betulkan kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sebut kepada para sahabat yang ada, ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Akulah penghulu manusia pada hari kiamat. Atadru mimma dhak? Kamu tahu tak lima dhaka? Kamu tahu tak kenapa jadi macam tu? Bayangkan Nabi tengah makan kambing yang sedap ni, cerita berakhirat. Kita makan mari open house ke, mari ziarah baru ni, ada tak kita cerita macam mana gamaknya akhirat kita? Tak ada. Biasa kita cerita apa khabar weh, anak berapa orang, cucu berapa orang, menantu, isteri berapa orang dan sebagainya. Kita tanya tu. Tak tanya bila agaknya kalau kita mati macam mana. Confirm tak ada tanya. Kalau ada cakap tanya Allah Subhanahu wa taala. Yang cerita bab mati ataupun cerita bab akhirat termasuk diriku sendiri, tak ada cerita bab akhirat. Dia cerita bab dunia lah, sebab dunia. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita akhirat, tengah makan kambing. Maka ana sayyidun nas yaumul qiyamah atadru limadha? Kamu tahu tak kenapa jadi macam tu? Maka sahabat tak jawab. Dan hadis tersebut riwayat Imam Tirmizi, sahabat tak jawab. Maka Nabi kata dibangkitkan manusia yang awal sehingga yang akhir. Start daripada tok nenek kita Nabi Adam sampailah umat Nabi Muhammad yang paling akhir sekali fi sa'idin wahidin, di satu tempat yang satu. Kita akan keluar daripada kubur kita. Kalau dikebumikan di perkuburan Taman Meru ni, dari situlah kita keluar.
Kalau digurak-guraklah keluar daripada Madinah, di Baqi' Al-Gharqa lah kita akan keluar daripada sana. Kalau di Ma'ala, di Mekah lah kita akan keluar tuan-tuan macam Allah. Maka kita hasyarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan oleh Allah fi sa'idin wahidin, di satu tempat yang satu, namanya mahsyar, tempat himpunan. Fabalagha an-nas min al-karbi wal ghammi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Ketika itu manusia menghadapi suasana yang tak mampu mereka nak tanggung susahnya ketika itu. Siapa mereka ni? Kita lah, macam Allah Subhanahu wa taala. Cumanya dalam kalimah kita tu terdapat pengecualian. Apa pula pengecualian? Pengecualian dia ada. Nabi sebut dalam hadis yang lain, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia akan duduk di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, pada hari yang tidak ada sebarang teduhan kecuali teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Bersama mana arsy Allah? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi besarnya arsy Allah tidak memungkinkan kita mudah-mudah nak teluh masuk bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada 7 golongan Nabi sebut spesifik. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Wa syabun nasya fi ibadatillah, pemuda membesar dalam ibadah kebaktian kepada Allah. Anak muda yang kenal masjid surah lebih kenal daripada shopping complex. Anak muda yang kenal para alim ulama lebih kenal daripada para artis. Anak muda yang kenal Al-Quran lebih kenal daripada gadget. Ini nasya'a fi ibadatillah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang lelaki yang hatinya berpaut rapat dengan masjid dan surau, sentiasa mari ke masjid mulazamah, setiap waktu duduk bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillah, 2 orang, tak kira lelaki tak kira perempuan. Cuma saya sebut tadi rajulun, tadi situ saya terjemahkan lelaki sebab Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam hadis 7 golongan ini ada 2 kelompok je orang perempuan tak termasuk. Yang pertama, mulazamah ke masjid, orang perempuan tak termasuk, sebab yang kena orang lelaki. Yang kedua, jadi pemimpin yang tertinggi, orang perempuan tak termasuk, sebab perempuan ada masalah dia. Datang bulan kecelaruan dia punya emosi, tak boleh. Allah SWT, jadi orang besar sekali mesti orang lelaki. Bukan nak meremehkan orang perempuan, tapi ulama mengkhususkan begitu. Maka warajulani tahabba fillah, 2 orang berkasih sayang kerana Allah. Dah ustaz, kalau 2 orang je ke? Tak, ramai. Maksudnya kalau kita berdua berkasih sayang, tuan-tuan bersahabat dengan sahabat kita, tahabba fillah, berkasih sayang kerana Allah. Ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seseorang yang infakkan harta dia, sedekah, ada tabung depan tu banyak tabung, fa akhfaha, dia sembunyikan. Maksud sembunyi ni bukan bermakna dia tutup tangan dia, bukan. Maksudnya dia tak cerita ke orang bahawa banyak dia sedekah pada hari tersebut. Fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kiri dia tak tahu apa didermakan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallah, seseorang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, khalian, waktu dia duduk seorang-seorang. Orang kampung sini panggil alun, duduk seorang-seorang. Mari masjid seorang duduk, zakarallah, dia ingat pada Allah. Fafadat ainahu, mengalir air mata dia. Maka 7 kelompok ni Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khususkan akan berada di bawah arsy Allah. Disebut dalam istilah kita ni VVIP lah, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi satu tempat, orang layang kita lebih utama sebab kita orang very important person, maka kita dilayang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau termasuk daripada 7 kelompok itu. Banyak lagi kelompok lain, cuma saya bacakan hadis tentang 7 golongan tersebut. Maka fabalagha ad-dasi min al-karbi wal ghammi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Manusia tak mampu kalau manusia yang tidak duduk di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan di kalangan mereka duduk bercakap, siapa yang boleh bantu kita sekarang? Susah ni, tengah susah. Sekarang ni tuan-tuan macam Allah, kita sibuk dengan El Nino ke El Nina? El Nino. El Nina. Itulah. Bulan 6 ni kemuncak dia. Kita pernah hadapi yang susah tahun 90 apa disebut dalam berita. 41 darjah Celsius. Kita rasa panas yang amat sangat. Maka dalam hadis yang saya baca tadi, panjang hadis itu sebut, kita kat pendek-pendekkan.
Nabi sebut wa tadnu syamsu minhum, tindahkan matahari ke atas kepala mereka. Sebab ada Nabi sebut sampai sejengkal, kadar sejengkal. Ada kata tashbih, gambaran nak kata terlalu panas. Udahlah dibangkit daripada kubur kita ni hufatan uratan gurla, kaki ayam telanjang bulat, gurla. Gurla ni kuluk, tahu kuluk tuan? Kuluk ni yang kita sunat, kita buang kulit, panggil kuluk. Kuluk ni pun cantum balik, kata Nabi SAW, keluar daripada kubur. Udahlah telanjang bulat, kaki ayam, tak ada teduhan, berjalan pula. Berapa lama? Syekh Idris Al-Marbawi meriwayatkan dalam kitabnya Bahrul Bazi, 50,000 sanah, 50,000 tahun. Sehari pun kita tak mampu. Baru ni balik raya daripada KL nak balik Kota Baru, 18 jam, 20 jam. Tak apalah, ada orang sanggup ambil cuti hujung, dia tak nak balik awal, nak rasa, dia kata nak merasa jam. Tak apalah. Cuma yang tak nak merasa ni, yang tiba-tiba terperangkap dalam jam, dalam keadaan keretanya mewah, ada aircon, ada kuih raya, ada air raya, semua ada, isteri ada, suami ada, itu pun kita mengeluh, merasakan Allah letih. Tu duduk tu nama Allah, duduk. Bayangkan dalam keadaan di mahsyar, dalam berdiri, tak berduduk. Mana dalil dia? Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Hari yang mana malaikat, yauma yaqumur ruh, ar-ruh sini ai Jibril alaihissalam, Jibril pun berdiri, wal malaikah, dan para malaikat pun berdiri, saffa, dalam keadaan berbarisan, la yatakallamu, mereka tak mampu nak bercakap, tak boleh nak bercakap, illa man adnahu ar-rahman wa qala sawaba. Kalau malaikat pun tak berani nak bercakap sebab betapa haibatnya Allah ketika itu, bagaimana manusia yang dirahmati tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka ada yang berkata, siapa yang kena tolong kita sekarang? Maka ada yang beri cadangan, alaikum bi Adam, kamu kena pergi jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, jadduna, datuk kita. Nabi Adam seorang yang tak mengaku kita berasal daripada Adam, Charles Darwin, dia seorang je mengaku kita berasal daripada mawar, dia seorang, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam mengaku berasal daripada tok nenek kita Nabi Adam alaihissalam. Fayatuna Adam, maka pakar-pakar semua pergi jumpa Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Nabi Adam ni besar dia, khuliqa Adam 40 dhira'a, tinggi dia 40 hasta, lebih kurang 6 tingkat bangunan. Mungkin kita tahu usaha mana dibangkit waktu tu, cuma usia kita sama je waktu tu, tak ada beza. Keluar pergi jumpa Nabi Adam AS, bertemu Nabi Adam dan para anbiya berada di atas singgah sana masing-masing. Kedudukan yang hebat yang Allah berikan kepada VVIP ni. Maka bertemu Nabi Adam, apa manusia kata pada Nabi Adam? Ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, kamu bapa manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah cipta kamu dengan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhih, Allah tiup ruh kepada kamu. Wa amara al malaikata bisujudi lak, dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada kamu. Ala tarawna ma qad balagana, kamu tak nampak ke kami macam mana sekarang? Disebut kepada Nabi Adam AS, Allah cipta dia, Allah perintah malaikat sujud pada dia. Ini namanya pujian. Sebab kalau kita puji orang, baru kita minta, senang dapat. Ni kita kutuk orang, tiba kita minta, tak dapat, tak dapat, balik awak. Nah. Tapi kalau kita puji orang, kemudian kita minta, insya-Allah, kalau tak dapat sepenuhnya, separuh dapat, insya-Allah. Nah. Maka sebut pada Nabi Adam begian, tolonglah kami sekarang, tolonglah kami sekarang. Maka apa jawab Nabi Adam AS? Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm. Jawapan yang sangat memerikkan, tuan-tuan macam, sesungguhnya Tuhanku sangat marah pada hari ini. Lam yaghdab qablahu mislah wa lam yaghdab ba'dahu mislah. Allah tak pernah marah seumpama macam ni sebelum ini, dan Allah selepas ni takkan marah macam ni. Maksudnya sekarang Allah tengah marah. Aku tak boleh nak tolong kalian. Nak, aku pernah buat maksiat kepada Allah. Maksiat apa dia? Aku pernah langgar perintah Allah. Qad nahani 'anil syajarah fa'asaitu. Allah pernah tegah aku daripada menyentuh pokok. Pokok mana? Pokok dalam syurga dulu.
wala taqraba hazihi syajarah, wala taqraba, hey Adam dan Hawa, la taqraba, koma berdua, jangan dekat dengan hazihi syajarah, pokok ni, fatakuna minaz zalimin, kalau dekat maka kamu akan jadi orang yang zalim. Syaitan penasihat 20%. Dia sebab benci benar pada Adam, sebab dia dihambat keluar daripada syurga. Dia kata fawaswasa lahum syaitan. Fawaswasa maksudnya dia bukan waswas. Fawaswasa dia bisik pada Hawa, dia bisik kepada Nabi Allah Adam AS. Akhirnya dua-dua rasa pokok tersebut. Falamma dhaqa asy-syajarah badat lahumā sawātihimā. Tak kala mana mereka merasai je pokok tersebut. Ulama bahas, ada kata pokok padi, ada kata pokok gandum, bukan padi, pokok gandum, ada kata pokok anggur, Allahu a'lam. Cuma nama syajaratul khuldi itu iblis yang bagi nama. Allah rakamkan saja. Sebab apa Allah tak bagi kamu makan? Sebab bukankah Allah telah ampunkan dosa dia? Waktu dia turun daripada syurga, Allah bagi siap lagi doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ni kita ni banyak dosa ni tuan-tuan macam Allah. Salah satu doa yang patut kita ulang dan ulang, doa Nabi Adam AS. Rabbana zalamna, ya Tuhan, aku telah menzalimi diri aku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak ampunkan kami dan rahmati kami, jadilah kami orang zalim. Dan kita buat dosa sentiasa, setiap hari buat dosa. Tu sebab Tok Guru ni Abdul Aziz, antara doa dia lepas baca madah pujian pada Allah, selawat pada Nabi, dia mukaddimahkan dengan Rabbana zalamna anfusana. Saya sebut banyak kali dah pada ni, supaya panduan pada kita tu macam Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka pergilah kamu bertemu Nabi Nuh AS. Nabi Nuh, fayatuna Nuha, maka mereka mendatangi Nabi Allah Nuh AS. Jumpa dengan Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awal rusul ila ahli al-ardi. Kamulah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Ulama muhaddisin bahas, kenapa disebut rasul pertama? Kan bukan tidak Nabi Adam, Nabi Idris. Maka kata ulama, sebab umat yang pertama-tama derhaka kepada Allah ialah umat Nabi Allah Nuh AS. Yang mula-mula cipta patung, umat Nabi Nuh AS. Ta'assub sangat kepada ulama-ulama dulu, cipta patung, sembah patung. Sebab dia anggap patung ni boleh mewakili permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak boleh. Tu sebab ta'assub tak boleh. Jangan ta'assub membawi buta, tak boleh. Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul tu lainlah khilaf ulama tentang perkara tersebut. Cuma nak sebut bagaimana sesatnya kaum Nuh AS ini. Akhirnya mereka membuat patung dan sembah patung. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Bukan sekejap, masa 950 tahun berdakwah, alfasanatin ila 50 ama, berdakwah pada kaum dia. Yang masuk Islam ketika itu tak sampai 70 orang. Sebuah kapal pun tak penuh dengan orang, penuh dengan binatang yang lain. Dan termasuk isterinya derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk anaknya Kan'an derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, bertemu dengan Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala kata, qad sammakallahu 'abdan syakura, dan Allah telah namakan kamu, gelarkan kamu sebagai hamba yang bersyukur. Kamu tak nampak ke kami macam mana sekarang? Nabi Nuh pun menjawab sama seperti mana jawapan Nabi Adam AS. Allah marah dan sekian-sekian. Cuma alasannya berbeza. Aku pernah gunakan doaku untuk aku doakan kepada keluargaku, maka Allah tegur aku telah buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kalian bertemu orang lain. Apa dia doa Nabi Nuh AS, tuan-tuan sekalian? Waktu Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, dalam tempoh tersebut banyak hinaan, cercaan yang Nabi Nuh dapat. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Nuh bina kapal. Ada ulama kata sebelum bina kapal kena tanam pokok dulu. Ada riwayat kata macam tu. Tu riwayat Israiliyah lah. Cuma nak sebut bina kapal, Nabi Nuh ada bina kapal.
Bina kapal sekejap ke? Lama, tuan sekalian, lama. Ada orang bawa cerita wali-wali Allah ni doa je siap kapal sebiji. Kenapa Nabi Nuh tak berdoa kepada Allah? Nak ajar kepada kita ni, kerja ni bukan nak senang belaka. Ada usaha. Macam Nabi berhijrah, Nabi naik unta, Nabi tak naik jet, Nabi tak terbang. Boleh, Nabi Allah SWT boleh buat. Cuma hanya nak bagi usaha sikit. Dalam tempoh tersebut dalam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila mana banjir besar, Nabi Allah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala keluar air daripada bumi. Hujan turun lebat daripada langit, bumi keluarkan air, langit turunkan hujan. Double dalam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Akhirnya belayarlah kapal. Dia nampak anaknya Kan'an bin Nuh tengah lemas. Anak kita walaupun jahat tuan sekalian, nakalnya dia, tapi anak Nabi Nuh ni bukan cakap nakal, jahat lah, derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, kafir. Bila Nabi Nuh tengok anaknya lemas, dia kata apa? Ya bunayyar kam ma'ana. Anakku, dalam Quran ada sebut, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik bersama kami, kamu akan selamat daripada banjir besar ni. Maka anak dia kata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan cari mana-mana gunung dekat sini, aku akan selamat daripada ombak besar. Selamat tak? Mati tu macam Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hanyut, Allah hantar satu maujun ombak besar, mari hanyutkan. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tegur Nabi Nuh, bukan marah, Allah tegur. Wahai Nuh, anakmu itu bukan di kalangan keluargamu, mereka di kalangan orang-orang yang kafir. Tapi Nabi Nuh anggap itu teguran Allah, dan dia telah melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas dia kata, idhabu ila ghairi, pergi cari orang lain, pergi cari orang lain. Jadi setakat itulah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung pula lah 2 bulan akan datang habis cerita tersebut. Dan boleh tengoklah kitab Bahrul Mazi berjilid ke-17 dan Ashabus Sunnah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.